Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan kuliah yang berikutnya dalam kitab Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Barbahari rahimahullah, wafat pada tahun 329 Hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita akan teruskan dengan boleh kita buka, kalau siapa yang ada buku terjemahan Syarhus Sunnah ni, ya, boleh buka halaman 65 pada perkara yang ke-38. Saya ingat perkara 38 kita tak baca lagi, ya. Kita lihat perkara yang ke-38. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba berhak mendapat kesempatan untuk bertaubat. Macam setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba boleh tak saya tukar semua? Boleh, ya? Kalau saya kalau boleh, kalau tak nak ubah banyak-banyak, nanti banyak dia marah pula. Setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dia layak untuk bertaubat daripadanya. Boleh, ya? Minta maaflah panjang sikit. Setiap dosa, bolehlah tu, setiap dosa bagi seorang hamba, dia layak untuk bertaubat daripadanya, ya? Dia layak untuk bertaubat daripadanya. Kita lihat perkara yang ke-39, hukum rejam merupakan bentuk hukum yang hak, yakni yang benar. Baik, dua perkara tu dululah, ya. Baik, kita lihat yang pertama tadi, setiap dosa yang bagi seorang hamba dia layak untuk bertaubat daripadanya, ya. Apa maksudnya? Maksudnya setiap dosa yang dilakukan oleh seseorang, dia boleh bertaubat daripadanya. Tidak ada dosa-dosa yang tidak ada taubat, ya. Tidak ada dosa-dosa yang seorang tu tak boleh bertaubat daripadanya. Tak kira dosa tu kecil, besar, banyak, kecil, banyak, sedikit, melainkan seseorang itu boleh atau layak untuk bertaubat daripadanya, ya. Hal ini seperti mana dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Taubatan nasuha, dengan taubat nasuha, ya, dengan sebenar-benar taubat, ya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum, ya, moga-moga Tuhan kamu menghapuskan dosa-dosa kamu. Yukaffir ankum sayyiatikum, menghapuskan dosa-dosa kamu. Wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan kamu dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita lihat, Allah memerintahkan supaya orang yang beriman bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Moga-moga diampunkan dosa-dosa kamu, ya, Allah kata. Kita lihat bagaimana Allah mengumumkan perintah taubat itu, yang mana dia akan menghapuskan dosa-dosa, ya. Maka tidak dikecualikan mana-mana dosa, ya. Maka taubat akan menghapuskan dosa-dosa seseorang, akan mensucikan seseorang itu daripada apa juga dosa. Termasuk juga dosa kekufuran dan juga syirik. Syirik dan kekufuran, adakah ada taubat
untuknya? Boleh tak seseorang itu bertaubat daripada syirik dan kufur? Ya, jawapannya boleh. Tidak ada apa yang menghalangnya. Ya, maka orang yang masuk Islam, ya, orang yang kembali kepada Islam, itu maknanya orang tu bertaubat. Ya, hanya kadang-kadang mungkin kita salah faham. Orang yang masuk Islam, memeluk Islam, dia adalah orang yang telah bertaubat daripada dosa-dosanya yang lalu. Dosa-dosa apa? Sebesar-besar dosa, syirik dan kufur itulah. Itu adalah sebesar-besar dosa. Jadi orang yang masuk Islam, memeluk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, adalah orang yang telah bertaubat daripada dosa syirik dan kufurnya. Jadi bila dia memeluk Islam, bagaimana dengan perbuatan-perbuatan syirik dan kufur yang dia buat dulu? Dia sembah ni, dia sembah tu, diseru ni, diseru tu, dia percaya ni, dia percaya tu, Tuhan, sembahan-sembahan selain daripada Allah. Bagaimana dengan dosa-dosa tu? Tambah lagi dengan maksiat-maksiat yang dibuat, dia minum arak, zina, dia judi dan sebagainya. Bagaimana dengan dosa-dosa tu? Akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika sekiranya dia ikhlaslah ketika dia mengucap 2 kalimah syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bila dia memeluk Islam, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih daripada riwayat Imam Ahmad, al-Islam yajubbu ma qablahu. Islam menghapuskan apa yang telah lalu. Ya. Bila orang tu, maknanya bila orang tu masuk Islam, maka dosa-dosanya yang telah lalu tu akan terhapus dengan sendirinya. Ya. Juga sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan dihukum hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosanya adalah seperti orang yang tidak berdosa lagi. Ya, Nabi kata orang yang bertaubat daripada dosanya adalah seperti orang yang tidak berdosa lagi. Ya. Jadi ini adalah hakikat, ya, taubat itu. Bila orang tu bertaubat dengan betul, dengan ikhlas, dengan sebenar-benar taubat, maka taubatnya itu akan menghapuskan, akan memadamkan, akan memansuhkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dia yang lepas, sehingga akhirnya seperti seolah-olah dosa-dosa tu dia tak pernah buat. Dia akan dilepaskan daripadanya sama sekali. Maka dia tidak akan memikulkan dosa-dosa itu lagi. Ya, tidak ada lagi sejarah hitam bagi dia. Ya, dia telah memulakan satu hidup baru. Dia telah membuka satu lebaran, ya, kertas amalan yang baru, yang bersih dan putih. Ya, baik. Apabila kita sebut taubat yang akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu, ya, taubat nasuha, taubat yang dengan erti kata yang sebenar, taubat yang benar-benar taubat, mempunyai 5 syarat. Syarat-syarat taubat yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang itu kalau dia nak taubat, dia kena ikhlas kerana Allah. Seperti mana kalau dia nak masuk Islam, dan Islam itu adalah taubat, dia kena ikhlas. Dia masuk Islam kena ikhlas kerana Allah. Ya, dia mengucap kalimah syahadah tu perlu kerana Allah, bukan kerana dunia. Yang pertama ikhlas, yang kedua menyesal. Dia perlu menyesal dengan perbuatan-perbuatan dia yang lalu. Ya, bukan kerana tak dapat nak buat lagi. Tak buat lagi, aku taubat lah. Tak dapat buat lagi. Sebelum ni dia isap rokok, lepas tu stok habis, duit tak ada, ekonomi down. Jadi dia pun aku taubat lah. Tak boleh, ya. Dia perlu menyesal. Menyesal maknanya dia rasa sedih, dan dia rasa apa?
dia rasa kecewa, ya, dengan apa yang telah dilakukan, ya, itu dia menyesal. Yang ketiga, hendaklah dia membebaskan dirinya daripada hendaklah dia meninggalkan perbuatan tu, ya. Hendaklah dia meninggalkan perbuatan dosa tu, ya. Tidak boleh dia terus bergelumang dalam keadaan dosa itu, tetapi dalam masa yang sama dia kata aku dah taubat, ya. Contoh, kalau orang tu tak bangun subuh misalnya, ya, dia subuh subuh gajah, subuh badak ke, ya, subuh zirafah ke. Tapi bila dia bangun tu, astagfirullah, matahari sudah naik, menyesal, ya. Besok kena lagi, lusa buat lagi, ya. Ini tak betul, ya. Ini bukan taubat yang betul lah, ya. Atau dia mengambil harta curi, ya, dia tipu, dia macam mana, dia menyeleweng, dia songlap, dia ambil duit, dia rompak duit ni, dia dapatlah banyak duit yang dicuri tu. 1,000, 2,000, 100,000, sejuta duit songlap. Aduh, aku taubat. Duit ni tak apa, aku simpan dulu. Tak boleh, ya. Hendaklah dia membebaskan dirinya daripada dosa itu. Maka termasuklah dengan kalau ada duit haram, maka perlu dilepaskan, di apa? Dipossess. Ya. Apa kataan dia? Tak ada orang nak bantu lah. Dia kena bebaskan dirinya daripadanya, ya. Maka hendaklah dipulangkan hak-hak itu kepada orang lain. Kalau dia ada duit riba, dia banyak ada keuntungan yang mana itu bukan untung, itu adalah bala atas dia, ya. Ini banyaklah dalam masalah riba, dalam masalah interaksi muamalah kita dengan bank, ya, di mana apa yang dipanggil sebagai dividen dipanggil sebagai bunga-bunga, yang mana hakikatnya ini semua bukan bunga, ini bukan dividen, ini bukan keuntungan, tetapi dia adalah api-api neraka yang dibawa ke dalam akaun kita, ya. Jadi perlu dibebaskan diri kita daripadanya, ya. Tak boleh kita nak kata, ya, aku bertaubat, tetapi harta tu masih lagi ada dengan kita, ya. Baik, itu yang ketiga, ya, membebaskan atau melepaskan diri daripada perbuatan dosa itu. Tiga, yang keempat, azam untuk tidak kembali melakukan hal itu, ya. Perlu ada azam, ya. Apabila kita dah menyesal, kita dah bebaskan diri kita, perlu ada azam, ya, untuk lakukan. Bukan kalau datang lagi kita buat, ya, kalau ada kesempatan lagi kita buat lagi. Tak boleh, ya. Perlu ada azam untuk tidak kembali melakukan hal dosa itu, ya. Dan yang kelima, yang terakhir, hendaklah taubat kita pada waktu di mana taubat masih lagi boleh diterima. Hendaklah taubat kita pada waktunya. Pada waktunya maknanya pada waktu yang boleh diterima taubat. Kerana taubat tidak akan diterima dalam dua keadaan, ya. Yang pertama, ketika ajal sudah datang, maknanya ketika sudah nazak. Ketika nazak tidak ada taubat lagi, ya. Ketika dah nazak, ya. Kalau sakit terlantar boleh lagi. Tapi yang dimaksudkan ialah ketika dah nazak, ya, di saat-saat akhir tu, ya, di situ tidak ada taubat lagi. Seperti mana dalam surah An-Nisa ayat yang ke-18. Yang kedua, apabila matahari terbit daripada barat, ya. Apabila matahari terbit daripada barat, yakni apabila tiba hari kiamat, maka di situ pintu taubat tertutup. Waalaikumsalam, ya. Maka taubat hendaklah pada selain daripada dua waktu tadi, ya. Ada pun dua waktu tadi, itu pintu taubat akan tertutup, ya.
Baik, kita lihat itu perkara yang ke-38, ya. Mungkin sebelum kita pergi ke perkara 39, ada kemusykilan, ya, tentang firman Allah tentang masalah taubat ni. Ada kemusykilan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dengar ayat ni, ayat Al-Quran. Dengar dan cuba faham berdasarkan apa yang kita dah sebut tadi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan ampunkan dosa menyekutukan dia. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah boleh mengampunkan dosa selain daripada itu bagi siapa yang dia hendak, bagi siapa yang dia kehendaki. Saya ulang. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan Allah boleh mengampunkan dosa selain daripada itu. Baik, bagaimana pula dengan ayat ni? Tadi kita dah kata Allah boleh mengampunkan segala dosa, besar, kecil, banyak, sedikit, termasuk syirik dan kufur. Tapi dalam ayat ni Allah kata innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tak akan ampunkan dosa syirik. Baik, siapa boleh bagi pencerahan? Aisyah tak payah lagut. Yang lain, ya, ada penjelasan? Kadang-kadang ni pun orang pun confuse juga, ya. Dia kata Allah boleh ampunkan semua dosa, tapi syirik tidak ada ampun baginya. Dia faham ayat tadi tu, dia memahami dengan cara yang salah lah. Adakah begitu? Ya. Minta maaf, kita mungkin duduk pandang sini je. Ya. Mungkin kalau seseorang tidak kekal dalam keadaan syirik, tidak akan ampun dosa itu. Tapi tetap dosa syirik ini boleh kecuali dengan bertaubat. Taubat besar dan nikah ini. Okey. Jadi ayat tadi tu, sungguhnya Allah tak akan ampunkan dosa syirik kalau kekal dalam syirikan tanpa ditaubat. Betul lah tu. Barakallahu fiik, ya. Yang dimaksudkan oleh ayat tadi, ayat ini dalam keadaan jika seseorang itu tak bertaubat, ya. Sekiranya seseorang itu tak bertaubat. Kalau dalam masalah taubat akan menghapuskan apa juga dosa, termasuk syirik dan kufur. Tapi ayat yang kita baca tadi adalah khas buat kalau sekiranya seseorang itu tak bertaubat. Maka orang yang tak bertaubat daripada dosa-dosa yang dia dah buat, adakah Allah akan mengampunkan? Ini soalan. Dosa-dosa yang seseorang itu tak bertaubat daripadanya, adakah akan diampunkan oleh Allah? Boleh diampunkan oleh Allah. Kalau Allah nak ampunkan, awak nak kata tak boleh apa pasal? Allah kata Allah nak ampunkan. Allah dengan kemurahan dia, dengan Allah yang sifat maha mengasihani. Apa artinya maha mengasihani? Boleh terzahir pada inilah, ketika mana Allah mengampunkan dosa-dosa seseorang itu yang dia tak bertaubat daripadanya, Allah boleh ampunkan kalau dia nak, kecuali syirik dan kufur. Itu dia maksudnya. Maknanya kalau orang itu tak bertaubat daripada dosa syirik dan kufurnya, di situ tiada maaf bagimu. Allah takkan bagi muka, Allah takkan bagi taubat. Allah tak akan ampunkan. Minta maaf, angkat kataan taubat tadi. Allah tak akan ampunkan dosa syirik dan kufur tu sekiranya kalau orang tu tak bertaubat daripadanya, ya. Tapi kalau dosa-dosa lain, kalau orang tu tak bertaubat daripadanya, ada kemungkinan tak Allah ampunkan? Boleh sangat kalau Allah nak. Allah dah kata tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan ampunkan dosanya itu, dan Allah akan ampunkan dosa selain daripada syirik dan kufur tu bagi siapa yang dia kehendaki. Boleh? Soalan nak ujian kefahaman. Kalau orang itu minum arak, dia tak bertaubat, boleh tak Allah ampunkan? Boleh. Kita kena, jangan kita mendahului Allah. Tak boleh, ini tak boleh minum arak je, nak wasul apa?
Lepas tu berharap Allah, berangan Allah nak ampunkan dia. Jangan. Ya, Allah boleh ampunkan dia. Baik, itu minum arak. Judi, zina, bunuh orang. Bunuh orang, 10 orang dibunuh. Bukan seorang, 10 orang dibunuh. 1,000,000 orang dibunuh. Itu macam Stalin. Bukan Stalin, tu kafir buat apa. Macam Al-Hajjaj bin Yusuf ni lah, seorang gubernur dulu. Bunuh. Dia bunuh sahabat sekali. Boleh tak diampunkan? Boleh diampunkan oleh Allah, selagi mana bukan syirik dan kufur. Tak berhukum dengan hukum Allah. Ni sensitif ni. Banyak orang mengkafirkan pemerintah kalau dia tak hukum dengan hukum Allah. Tak hukum dengan Allah, kafir. Jihad, Allahu Akbar. Padalah kalau kita nak semangat pun. Semangat bagus, tapi kalau tak tempatnya, bahaya. Pemerintah tak hukum dengan hukum Allah. Boleh Allah ampunkan? Boleh bagi siapa yang dikehendakinya. Kita tak kata benda tu betul. Minum arak, zina, bunuh orang, merompak, ini tak betul. Dosa. Dan boleh masuk neraka. Tetapi kalau Allah nak ampunkan, Allah itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang boleh halang. Ya. Jadi hal tu kita kena faham betul-betul. Ya. Baik, kita lihat perkara yang ke-39 tadi. Ya. Hukum rejam merupakan bentuk hukum yang hak. Ini dalam masalah hudud lah. Dalam masalah rejam. Kenapa kenapa Imam Al-Barbahari tiba-tiba sebut hukum rejam kat sini? Ya. Ternyata bahawa pada zaman Imam Al-Barbahari lagi sudah ada yang mengingkari hukum rejam. Kalau hari ini lagi ramailah. Bahkan ada ustaz-ustaz lagi kat luar tu mengingkari hukum rejam. Ya. Kita di satu pihak ada yang menuntut supaya ditegakkan hukum hudud. Betul lah tu. Cuma mungkin kita tak setuju dengan cara dia orang. Dia hukum hudud adalah hukum Allah, termasuk hukum rejam. Ada suara-suara yang lantang memperjuangkannya. Hukum Allah, hukum hudud itu adalah benar, tapi mungkin cara kita tak setuju. Tapi di pihak yang lain ada yang mengingkari hukum hudud ni dengan mengatakan bahawa hukum hudud ni barbarik. Barbarik ni apa? Tak berperi kemanusiaan. Kalau rejam, lagi dia tepuk dahi. Macam mana nak rejam? Ini rejam ni, ini undang-undang lapuk. Ini undang-undang dah ketinggalan zaman. Ini undang-undang tak berperi kemanusiaan. Ini undang-undang bercanggah dengan nilai-nilai kemanusiaan lah. Kita mendengar, betul juga. Jangan. Ya. Dua-dua tak betul. Subhanallah. Ya, kita lihat bagaimana syubhat tu boleh kena pada kedua-dua, pada pihak yang ekstrim dan pada pihak yang bersikap sambil lewa. Ya. Baik. Jadi Imam Al-Barbahari pada tahun 300 Hijrah dulu lagi, ya, gara-gara ada yang memperagukan masalah rejam ni, dia menegaskan hukum rejam adalah bentuk hukum Islam yang hak. Ya. Baik, kalau kita lihat dalam masalah dosa atau dalam masalah benda-benda yang haram, benda haram kita perincikan terbahagi kepada dua. Ada dosa besar, maknanya benda haram yang besar, dan ada dosa kecil, maknanya benda haram yang kecil. Ya. Ini kita faham, ya. Baik. Benda dosa besar, ya, atau benda haram daripada sudut hukuman, benda dosa, perkara dosa daripada sudut hukuman, ya, boleh kita perincikan dia terbahagi kepada tiga. Ya. Perkara haram atau perkara dosa daripada sudut hukuman terbahagi kepada tiga. Ya. Yang pertama, suatu perkara haram atau suatu perkara dosa
yang ditetapkan hukumannya. Syariat Islam, syarak menetapkan hukuman bagi dosa tu. Kalau buat dosa ni, kesalahan ni, dosanya sekian-sekian. Ini dinamakan sebagai hudud. Ya. Ini yang biasa mungkin kita dengar, hudud. Ya. Hudud itulah dia. Suatu perkara dosa yang ditetapkan hukumnya. Ya. Dan hudud ni ada 7 jenis. Ya, ada 7 jenis kesalahan dalam hukuman hudud. Yang pertama zina. Nanti kita perincikan. Yang kedua qazaf. Qazaf maknanya menuduh orang lain buat zina. Ya. Zina, perbuatan zina tu sendiri. Yang kedua qazaf. Qazaf maknanya menuduh orang lain buat zina. Ya. Di mana hukuman dia adalah, kalau tuduhan semata-mata tak sabit, tak benar tuduhan tu, maka itu qazaf. Hukuman dia adalah 80 sebatan. 80 sebat, seperti mana dalam surah An-Nur ayat yang keempat. Ya. Yang ketiga curi. Ya, mencuri, mengambil harta orang lain. Ya. Secara tidak hak, tanpa hak. Ya. Maka hukuman dia adalah potong tangan. Ya. Potong tangan daripada pergelangan tangan ni. Sebagaimana dalam surah Al-Ma'idah ayat 38. Yang keempat, minum arak atau mengambil sesuatu yang memabukkan. Minum arak, seperti minum arak. Ya. Hukuman dia adalah 40 kali sebatan. Ya. Yang kelima, muharabah. Muharabah ni adalah melakukan kerosakan di atas muka bumi. Termasuklah melakukan kerosakan di atas muka bumi merompak. Ya, merompak ni bukan mencuri lagi dah. Ini lebih daripada mencuri. Ya. Apa beza mencuri merompak? Mencuri ini kecil hasil dia. Sekali dicuri 1 juta ambil. Apa beza curi merompak? Sebab dari segi hukum hududnya lain. Ya, mencuri potong tangan. Mencuri ni boleh dipastikanlah. Mencuri dia mengambil secara tersembunyi. Merompak dia mengambil secara terang-terang. Depan-depan ni, give me your money. Dia dengan senjata, tak ada senjata. Ya. Maka yang kelima itu muharabah, melakukan kerosakan di atas muka bumi. Apa juga bentuk kerosakan di atas muka bumi? Antaranya merompak. Dia masuk dalam kategori ni apa nama, ragut. Itu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Ragut ni dia lain sikit daripada merompak. Merompak ni orang tu diancam. Ya, tapi ragut ni diambil. Ya, dia terang-terang. Tapi tanpa minta izin. Baik, apa hukuman hudud melakukan kerosakan di atas muka bumi? Syarak menetapkan pilihan bagi pemerintah, sama ada bunuh atau disalibkan, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau dibuang negeri. Dipilih. Pemerintah tu boleh pilih lah. Ya. Bergantung kepada kesalahan tu lah. Kalau kesalahan tu dah berat, maka dipotong silang, lepas tu disalibkan, waktu dibunuh. Itu dah kalau dah melampau teruk sangat lah. Ya. Kalau dia benda tu mudah, maka dibuang negeri saja. Ya. Seperti mana dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-33. Baik, itu yang kelima dalam masalah melakukan merosakan di atas muka bumi. Yang keenam, al-baghi. Al-baghi ni al-baghi apa? Berperang sesama umat Islam, bertindak ke atas sesama orang Islam. Ya. Berperang lah. Ya. Dia boleh berjadi antara seorang dengan seorang,
atau boleh jadi secara berkumpulan, atau apatah lagi boleh jadi antara dua negara atau dua penduduk negara, ya, berperang, ya. Itu dimasukkan al-baghi. Kalau sampai bunuh-membunuh, maka itu jatuh qisas, ditimpal balik, ya. Maka jatuh qisas itu hududnya, itu hadnya, ya, hukuman yang ditetapkan. Kalau bunuh, kena dibunuh balik. Kalau dicedera balik. Dicabut mata dia balik. Potong telinga, potong telinga dia balik. Cabut gigi satu jatuh, cabut gigi dia satu balik. Itu hududnya, tapi dinamakan qisas, ya. Hudud dan qisas ni dia saling berkaitan, tapi ada sedikit perbezaan, ya. Tetapi hukumannya ditetapkan, ya. Itu yang keenam, ya. Yang ketujuh, yang terakhir adalah murtad, ya. Kalau orang tu murtad, lalu diseru supaya dia kembali bertaubat, tapi dia degil. Kalau sampai diulang, disuruh supaya dia taubat juga, mula-mula dengan cara baik, lepas tu dengan diberi amaran, ya. Tapi kalau degil juga, maka hukumnya adalah bunuh, ya. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh, maka barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia. Baik, ini jenis dosa atau kesalahan yang telah ditetapkan hukumnya, ya, atau apa yang disebutkan sebagai hudud. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan dosa yang tidak ada hukuman khusus yang ditetapkan oleh syarak, ya. Maknanya tak ditetapkan hukuman dia, berbeza yang hudud tadi. Yang kedua ni dinamakan sebagai, dia jatuh dalam ta'zir. Ta'zir maknanya terpulang kepada pemerintah lah, nak jatuhkan hukuman mengikut apa yang sesuai, ya, mengikut maslahat, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tidak ada hudud dan tak ada ta'zir, tetapi di sisi syarak, di sisi Islam, itu satu dosa, bahkan dosa besar, yang mana Allah janjikan, yang mana Allah nyatakan laknatnya ke atas pelakunya, ya. Atau Allah menyatakan kemarahannya ke atas pelakunya, atau yang Allah janjikan api neraka buat orangnya, ya, seperti makan riba, ya, berjudi, ya. Ini tidak ada hukuman hudud dan tidak ada hukuman ta'zir, ya, tetapi dia tetap termasuk dalam dosa besar, ya. Baik, tentang masalah rejam yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari, ya, ternyata bahawa dia jatuh dalam kategori yang pertama tadi, yang hukuman dia ditetapkan oleh syarak. Maka dalam masalah zina, apakah itu zina? Ialah perbuatan persetubuhan haram lah. Zina adalah perbuatan persetubuhan haram, ya, dengan antara lelaki dan perempuan yang bukan suami isteri, atau bukan tuan dan hambanya. Ini zaman dulu, ini kena ambil maklum jugalah. Tuan dan hambanya, kalau hamba tu ada hamba-hamba, kalau seorang tuan tu ada hamba-hamba perempuan, itu tak masalah, itu milik dia. Tak ada masalah untuk nak jima' setubuh, tak ada masalah, itu milik dia, ya. Tetapi kalau bukan isteri dan bukan hamba perempuan, maka persetubuhan itu dikira sebagai haram, ya, dikira sebagai zina. Dan hukuman zina ni ada dua bentuk, ya. Yang pertama, kalau sekiranya dia bikir, tak kahwin lagi, tak pernah kahwin lagi, bukan tak kahwin, kadang-kadang dikahwin masa cerai, tak kira juga. Dia tak pernah kahwin, tak pernah jima', ya, maka kalau dia melakukan zina, tak kira lelaki atau perempuan, hukumannya adalah 100 kali sebat, ya, 100 kali sebat, seperti mana dalam surah An-Nur ayat yang ke-2. Di samping sebat 100 kali,
berdasarkan ayat Al-Quran tadi, syarak menetapkan bahawa ada tambahan lagi. Selepas dia sebat, hendaklah dibuang negeri, dibuang daerah. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, al-bikru bil bikri jaldu mi'ah wa taghribu 'am. Al-bikr dengan al-bikr, nak kata apa? Apa tadi? Orang tak kahwin lagi panggil apa? Bujang perempuan ke tu? Perempuan tak kahwin lagi? Dara. Teruna dah kahwin dah. Oh, jadi teruna dengan dara. Okey. Teruna ni bukan lambat kahwin, bukan? Itu kan Okey, confused. Teruna dengan anak dara, sebat 100 kali dan buang daerah. Ya, kata Nabi SAW. Jadi hukuman zina bagi orang yang belum kahwin lagi bukan sahaja 100 kali sebat, bahkan sunnah menetapkan bahawa perlu dibuang negeri. Ya, itu bukan pilihan, dia sekali. Ya. Jadi hukuman sebat sabit dalam Al-Quran dan hukuman buang negeri sabit dalam hadis Nabi SAW. Yang mana kedua-dua kena terima. Mungkin ramai yang salah faham tentang hal tu. Ramai yang terima 100 kali sebat je. Adapun buang negeri tu dia kata ini tambahan, ini pilihan. Tak tepat. Ya, kedua-dua hukuman itu perlu dikenakan. Yang kedua, kategori yang kedua, zina bentuk yang kedua adalah kalau sekiranya orang itu sudah pernah kahwin atau sudah kahwin, laki atau perempuan, maka hukumannya adalah rejam dengan batu sampai mati. Ya, hukumannya adalah rejam dengan batu sampai mati. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Al-Barbahari. Hukuman rejam merupakan bentuk hukum yang hak, bahawa hukuman ni adalah berterusan, berkekalan dan tidak dimansuhkan. Ya, berdasarkan penjelasan Umar Al-Khattab, khalifah yang kedua radhiyallahu an, di mana pada suatu masa dia pernah naik di atas mimbar dan mengatakan bahawa sesungguhnya ayat Al-Quran tentang rejam telah turun. Sesungguhnya ayat tentang rejam telah turun dan kami memahaminya dan telah menghafalnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merejam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merejam. Dan aku khawatir bahawa jika masa terus berlalu, lalu akan ada orang yang berkata, kata Umar Al-Khattab, lalu akan ada orang yang berkata, sesungguhnya kami tidak mendapati hukum rejam di dalam Al-Quran. Ya. Lalu Khalifah Umar kata, ala innahu fi kitabillah. Sesungguhnya hukuman rejam itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Athar tadi, kenyataan Umar Al-Khattab tadi, sabit dalam riwayat yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Kenyataan Umar Al-Khattab tadi merujuk kepada sebuah ayat Al-Quran, di mana Allah berfirman, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalam minallah wallahu azizun hakim. Dan orang tua lelaki dan perempuan, orang tua di sini maknanya yang dah kahwin, ya, idza zanaya, jika kedua mereka berzina, maka rejamlah kedua mereka sebagai balasan daripada Allah, dan Allah Maha Kuat lagi bijaksana. Ya. Ayat Al-Quran ni telah diturunkan, cuma telah dinasahkan ayatnya. Telah dinasahkan ayat ni maknanya telah dikeluarkan ayat itu daripada Al-Quran. Ini masalah, ini jatuh dalam permasalahan nasikh dan mansukh, yang mana ada beberapa bentuk. Jadi ayat Al-Quran ni telah dinasahkan ayatnya, maknanya telah diangkat, dikeluarkan ayatnya daripada Al-Quran. Kerana itu kalau kita buka Al-Quran, tak ada ayat tadi wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya, tak ada dalam Al-Quran, cari tak jumpa. Tapi Umar Al-Khattab tadi kata ayat ni ada,
telah turun dan kita telah faham dan Rasulullah telah merejam berdasarkan ayat itu. Tetapi ayatnya dari segi lafaznya telah dikeluarkan daripada Al-Quran, tetapi dari segi hukumnya terus kekal. Ini masalah nasikh dan mansukh. Dari segi hukumnya telah kekal, ya. Ayat zina tadi tu, ya, telah sabit dalam riwayat Imam Muslim, ya, daripada kenyataan Umar Al-Khattab tadi, ya. Ayat tu kira hadis kursi tu macam mana? Dia ayat Al-Quran. Dia ayat Al-Quran. Ayat yang kita baca tadi, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhum albattah. Ini ayat Al-Quran, ya. Cuma telah dinasahkan. Telah dinasahkan lafaznya. Dia bukan hadis. Bukan hadis kursi. Bukan hadis qudsi. Dia ayat Al-Quran yang telah dibaca oleh para sahabat, dan sebelum itu telah dibaca oleh Rasulullah. Ayat Al-Quran. Cuma dengan kehendak Allah, Allah menasahkan, memerintahkan supaya Al-Quran tu, ayat rejam tadi tu dikeluarkan. Kenapa? Allah Maha berkehendak. Allah Maha berkuasa. Ya, Allah nak macam tu. Yang mana tentu kita kata ada sebabnya. Apa sebabnya antaranya yang boleh kita kata? Allah nak menguji lah. Allah nak menguji sejauh mana penerimaan kita kepada ayat rejam. Kerana buktinya ada di depan kita. Pada hari ini masyarakat Islam, ada yang kata, oh, kita hanya berpegang dengan Al-Quran je. Maka kalau dalam Al-Quran tu tak ada, kita tak terima. Dia tak ambil hadis. Golongan anti hadis lah, ya. Maka ternyata dalam rejam tak ada dalam ayat Al-Quran. Maka mereka tak terima rejam itu. Sedangkan dia telah sabit dalam hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahawa ayat rejam itu pernah pada suatu ketika dahulu pada zaman Rasulullah termasuk dalam Al-Quran, cuma telah dinasahkan. Maka Rasulullah telah merejam, para sahabat telah merejam. Hal ini telah sabit dalam hadis yang sahih. Rasulullah merejam. Bahkan para ulama ijma' sepakat bahawa rejam itu sabit hukumnya, dan tidak ada golongan yang menafikan hukuman rejam ini kecuali golongan yang datang kemudian daripada kalangan ahli bid'ah, termasuklah golongan Khawarij. Golongan Khawarij, mereka mengingkari hukuman rejam ini atas kejahilan mereka. Atas sebab mereka mengingkari rejam itu kenapa? Sebab tak ada dalam Al-Quran. Sedangkan Umar dah sebut tadi, ternyata apa yang dikhawatiri oleh Umar Al-Khattab benar-benar berlaku. Umar Al-Khattab kata, aku khawatir akan ada di kalangan orang yang datang kemudian yang mengatakan bahawa kami tak mendapati ayat rejam dalam Al-Quran. Lalu Umar Al-Khattab kata, ya, sesungguhnya rejam itu ada, ya, di dalam Al-Quran, ya. Maka hukuman rejam ini adalah termasuk dalam aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang dengan hukuman rejam ini, ya. Tapi itulah, adapun pada hari ini kita macam-macam lah kita dengar, ya. Itulah, di satu pihak ada yang meminta supaya hukum hudud ditegakkan, ya. Dan kita tertanya-tanya sejauh mana, ya, laungan hudud mereka tu. Adakah rejam termasuk juga, ya? Jangan terkejut kalau ada di kalangan orang yang melaungkan nak hudud, tapi bila perinci rejam macam mana, oh dia kata tak nak. Oh, rejam tak ada. Jangan terkejut. Zaman sekarang ni macam-macam ada, ya. Kejahilan berleluasa. Sekali pandang, wih, bagus dia ni, diorang ni hudud, orang ni Islam, tapi perinci kan, tengok macam mana, sejauh mana kefahaman. Kadang-kadang ibarat apa, burung kakak tua je. Kata hudud, hudud tu apa? Allahu'alam. Perinci kan, hukuman rejam ada tak? Jadi kita nak tegaskan bahawa hukuman rejam itu termasuk. Tapi itulah, ada di satu pihak meminta hukuman hudud, melaungkan, ya. Di satu pihak yang lain menafikan hukuman hudud tu. Mungkin ada yang terima hudud, tapi rejam pula mereka nafikan. Ini di kalangan orang-orang agama. Tak payah nak pergi jauh. Bahkan ada di kalangan ustaz-ustaz di luar sana.
Tak payah nak disebut nama. Nanti sensitif. Boleh. Jadi kita kena peka tentang permasalahan-permasalahan ini. Kerana kita khawatir kita, bahasa Inggeris ni kata join the wagon. Kita khawatir kita pun duduk sekali dalam kereta api mereka, sedangkan entah mana-mana dia nak bawa kita. Ya. Baik, insyaAllah saya ingat cukup sekadar itu. Soalan rumah. Rumah pun ada ke? Okay, hukuman orang yang buat hubungan sejenis lelaki perempuan atau perempuan sama perempuan, hukumannya seperti penzina ke? Baik, tentang masalah ini masalah LGBT katnya. Masalah orang gay dengan laki-laki, perempuan-perempuan, kaum lut lah. Ini masalah kaum lut. Ya. Adakah hukumnya seperti penzina? Apa yang saya ingat, adanya perbincangan di kalangan para ulama, ya, maknanya ada pendapat lah, ya. Adakah itu dikategorikan sebagai zina atau adakah itu lebih dahsyat daripada zina, ya. Ada pendapat, ya. Seingat saya ada yang menganggap bahawa perbuatan liwat ini, ya, laki dengan laki, perempuan-perempuan ni, dia lebih dahsyat daripada zina, ya. Dia lebih dahsyat daripada zina. Ini sebahagian pendapat lah. Maka kerana itu mereka melihat bahawa hukuman dia lebih dahsyat daripada hukuman zina. Hukuman lebih dahsyat daripada zina. Tadi kita dah sebut sebat. Sebat okey lagi, ya. Sebat pun kita kena faham lah, bukan sebat seperti mana undang-undang British, sekali dilibas dengan tahap salah, dia libas kat punggung pula tu. Dia tak beli kat belakang ni, di punggung je dia kena kan. Kawan tu lepas tu nak duduk tak boleh. Memang sakit. Kena sekali pun dah tu. Itu bukan sebab agak Islam, ya. Sebab Islam jauh sekali daripada macam tu, ya. Baik, sebab lepas tu ada rejam. Rejam ni sekali tengok, ya, beratlah. Tapi ada sebahagian para ulama kata perbuatan liwat ini hukuman dia lebih berat lagi daripada rejam. Tinggal lagi macam mana lebih berat lagi daripada rejam, ya. Mereka membandingkan, kerana masalah ni tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zina berlaku pada zaman Rasulullah, ya, berlaku dan ditegakkan hukum zina tu, hukum had tu. Jadi masalah liwat ni macam mana? Ya, apa yang pasti adalah terkutuk, jelas. Jadi hukum tu para ulama ijtihad. Maka ada yang mengkiaskannya dengan kaum Lut, mengkiaskannya dengan hukum Allah atas kaum Lut. Apa hukum Allah atas kaum Lut? Dia terbalikkan bumi, tempat tinggal kaum Lut tu, dia terbalikkan. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Maka apa yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Dia terbalikkan. Itu yang kita lihat pada hari ini. Laut mati itulah, laut mati yang bermasin tu, ya. Itu adalah kawasan tempat ditimpakan bencana ke atas kaum Lut. Maka diterbalikkan, maka akhirnya ranaplah satu penduduk tu. Maka ulama kata pada hari ini untuk kaum Lut, hendaklah mereka dicampakkan daripada gunung, hendaklah dicampakkan daripada bukit, supaya mereka jadi seperti yang berlaku kepada kaum Lut. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Dicampakkannya daripada bukit. Nak kata betapa dahsyatnya, kejinya perbuatan itu, tak cukup dengan rejam, ya, campak daripada bukit. Itu sebahagian pendapat lah, ya. Ada yang pendapat kata penggal kepala, ya. Itu dah. Baik, insyaAllah. Ustaz, Ya. Ada nak tanya? soalan. Kalau hukum hudud ni
dijalankan, bukan dia menjadi satu kontradiksi kepada poin nombor 38 yang setiap hamba itu berhak mendapat kesempatan bertaubat. Ya. Di sini ada satu persoalan. Apabila kita kata hukum hudud adalah hukum Allah yang perlu dijalankan, perlu ditegakkan ke atas pesalah-pesalah tadi. Zina, curi, apa lagi? Qazaf, ya, minum arak. Tidakkah hukuman hudud ini boleh kita lihat bercanggah dengan perkara yang sebelum tadi? Perkara 38 tadi, bahawa setiap seorang itu layak untuk bertaubat daripada dosanya. Saya kira soalan ni boleh menguji bukan saja iman kita, boleh menguji kefahaman kita, ya. Jangan kita keliru bahawa masalah taubat itu adalah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat kesalahan, tak kira apa, termasuk juga masalah yang jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang jatuh dalam kategori hudud tadi. Zina, mencuri, qazaf, minum arak. Itu kesalahan yang mana perlu taubat, perlu taubat. Cuma persoalan, kalau orang itu bertaubat, adakah terangkat hukum hududnya? Jawapannya tidak. Kerana hukum hudud itu adalah hukum untuk sesama manusia. Taubat adalah antara kita dengan Allah. Allah boleh taubat. Tetapi dalam masalah hukum hudud, ini adalah hukuman yang perlu dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah secara khasnya, bukan sesiapa saja. Mungkin kadang-kadang ada juga yang tak faham. Macam ISIS lah. ISIS, hukum membuta tuli. Dijumpa seorang tu, kau kafir. Oh, dia penggal kepada macam tu. Ini macam jadi undang-undang apa panggil? Rimba. Saya nak kata cowboy, dia kata rimba. Elok tak tu. Ini jadi hukuman rimba pula. Ini bukan Islam, bukan macam tu. Maka hukum hudud adalah hak tanggungjawab pemerintah yang perlu dijalankan ke atas rakyatnya. Ya. Yang mana pemerintah tidak ada suara, dia tidak ada hak untuk nak menafikannya. Kerana itu adalah hukum Allah. Maka pemerintah tak boleh kata, contoh, oh engkau minum arak, tak apa, aku maafkan kau daripada hukum hudud. Tak boleh. Kalau takzir tadi, itu pilihan dia. Takzir, pemerintah boleh nak bagi dia, nak kenakan dia hukuman dahsyat, ya. Kalau sampai dia nak tegakkan hukuman bunuh pun boleh. Takzir dia maksimum atau paling minimum. Paling minimum aku denda kau RM1 je lah, atau aku lepaskan kau terus. Boleh. Budi bicara pemerintah. Tapi hudud tidak ada budi bicara bagi pemerintah. Kalau dah sabit, perlu dijalankan walaupun orang itu bertaubat. Seperti mana dalam peristiwa Rasulullah dan para sahabat merejam seorang wanita yang telah berzina. Ada cerita dia panjang. Tetapi sejurus selepas para sahabat merejam perempuan itu, lalu ada di kalangan sahabat yang mencela perempuan itu. Mencela perempuan tu, oh zina lah, memang layak, patutlah kau direjam. Macam itulah dia berkurang. Mereka mencela sesudah dia direjam sampai mati. Tetapi apa kata Rasulullah? Rasulullah kata, jangan kamu mencelanya. Sesungguhnya dia telah bertaubat dengan taubat yang mana kalau, siapa ingat? Yang mana kalau taubat itu diagihkan kepada seluruh manusia atau seluruh penduduk Madinah, nescaya taubatnya akan mencukupi untuk semua kita. Nampak? Maknanya dia telah bertaubat dengan taubat nasuha. Setidaknya di situ secara tidak langsung Rasulullah menjanjikan syurga bagi si perempuan itu yang telah berzina dan telah dihukum rejam dan telah dijalankan rejam itu pun. Tapi kita lihat Rasulullah kata jangan cela dia kerana dia telah bertaubat. Jadi ini kita jangan keliru, ya. Taubat hukum antara kita dengan Allah, tetapi hukuman itu kalau hudud tetap perlu dijalankan. Seperti mana kalau orang itu mencuri. Kalau dia dah mencuri, dia dah bertaubat,
Adakah ini bermakna bahawa duit harta curi tu tak payah boleh disimpan? Tak apa, aku dah taubat, tapi simpan juga duit. Kan? Tak, perlu dipulangkan. Dan kalau sampai ke pengetahuan pemerintah, pemerintah perlu potong tangan dia. Sekiranya sampai. Ini ada perincian dalam masalah pemerintah ni. Adakah kita perlu melaporkan kepada pemerintah? Ini persoalan. Kalau kita nampak orang mencuri, kita bawa dia kepada pemerintah untuk dipotong tangan? Jawapannya bergantung. Kalau orang itu bertaubat ketika itu juga dan dia menyesal, maka kita diamkan, kita tutup aib dia. Itu aib. Yang mana kalau kita lihat, kita sesama Islam dituntut supaya tutup aib. Yang mana semua dosa-dosa dalam hudud tadi itu semua aib, semua dosa kan. Yang perlu secara prinsipnya kita dituntut supaya tutup aib sesama Islam. Tetapi kalau kita nampak dia ni memang degil, dah beberapa kali dah aku nasihat kau kata kau taubat, ni kena kau buat juga. Nah, menjadi tanggungjawab kita, kalau kita rasa kena, maka kita bawa daripada pemerintah untuk dipotong tangan dia. Ini demi untuk maslahat umat Islam yang lain, ya. InsyaAllah sebahagianlah cerita pasal wuduk lah. Boleh insyaAllah. Di sini ada yang tanya, bagaimana hukum pekerjaan yang melibatkan transaksi menggunakan kad kredit, insurans dan arak secara langsung dan tidak langsung? Kalau kita pun dah tahu dah ni masalah riba, ya, ini masalah judi, arak, benda yang mabukkan, ni semua benda haram, ya. Jadi secara langsung tak langsung haram juga, kan? Jadi kita perlu bebaskan diri kita, ya, daripada transaksi-transaksi yang berunsurkan riba, ya, seperti kad kredit. Kad kredit tu kalau kita tengok tu riba. Bahkan itu sebesar-besar riba yang paling canggih tersebar pada hari ini. Minta maaf, ini benda berat lah, tapi kalau saya tak cakap, nanti saya tak jujur, ya. Saya hanya menyampaikan, ya. Itu riba yang paling jelas, ya. Bahkan di belakangnya adalah Yahudi. Itu siapa? Produk mana datang tu? Ya, Visa card, Mastercard, apa benda lagi. Itu di belakangnya adalah orang Yahudi. Transaksi yang jelas-jelas menindas, ya, berunsurkan riba. Insurans dia adalah qimar apa? Bukan judi, ya. Judi, ya. Insurans dia adalah berunsurkan judi. Kalau awak mati, dapat duit. Tak mati, tak dapat. Macam tu pula. Dia terbalik. Insurans berbeza dengan judi. Judi kalau kita bertuah, kena nombor, dapat. Judi, insurans ni terbalik. Kalau kita celaka, kita malang, apa baru dapat? Potong tangan, apa baru dapat? Lepas ni potong tangan kau dapatlah insurans tu. Qimar, dia adalah judi. Dipanggil qimar lah, ya. Judi. Arak, jelaslah. Jadi ini semua benda-benda yang haram, yang seorang Muslim itu perlu membebaskan dirinya daripadanya, ya. Kalau tidak, yalah, InsyaAllah tahulah jumlah yang seterusnya. Boleh? Baik, saya kira cukup sekadar itu. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.